Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya pada malam ni dapat lagi kita sambung kuliah kita Fiqhus Sirah, masih lagi di bawah tajuk perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan kita telah bincang baru ni beberapa hikmah daripada perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah. Itu pentingnya kita mencari pasangan yang soleh, yang salihah. Begitu juga kalau kita tidak mampu menyatakan dengan sendiri hasrat kita kepada seseorang, sama ada kita lelaki tidak mampu menyatakan hasrat kita kepada pihak wanita, ataupun wanita dia tidak mampu untuk menyatakan hasrat dia secara langsung kepada pihak lelaki, maka dia kena guna orang tengah. Supaya apa? Supaya orang-orang yang baik jangan kita kelepah. Maknanya kalau orang tu seorang yang soleh, orang yang baik pada agama, pada akhlak, dan wajar untuk kita jadikan sebagai jodoh kita, maka janganlah kita bertangguh. Begitu juga pengajaran dari segi kita sebagai wali, sebagai bapa ataupun sebagai abang. Sebagai abang, sebagai wali, sebagai bapa, kalau ada seorang calon tu memang sesuai, memang bagus, memang baik untuk anak kita ataupun untuk adik kita, hatta untuk kakak kita, ataupun dari setengah kadang molek untuk mak kita. Kalau orang tu mak dia, ayah dia telah meninggal dunia, mak dia tak ada suami, ayah dia telah meninggal dunia, maka dia tolong cari untuk mak dia. Itu maknanya pengajaran daripada cerita Khadijah di sini, mana kita kena berani approach, mendekati orang yang sesuai, orang yang layak, orang yang baik untuk dijadikan sebagai suami, sebagai isteri, ataupun untuk pihak orang lain lah. Seorang abang tolong cari untuk adik dia, seorang ayah cari untuk anak dia, seorang ibu mencari untuk anak dia, ataupun seorang anak, hatta seorang anak dia boleh tolong cari untuk ibu dia. Kadang-kadang setengah orang ni dia tak wui ayah dia nikah semula. Ada dah mak dia mati, ayah dia bersendirian, dia kata ayah tak sah nikah, biar kita jaga. Tu salah, tak kena. Maknanya kena cari untuk ayah kita ataupun untuk ibu kita yang bersesuaian lah, yang bersesuaian. Tapi pokok ceritanya, kaedahnya, kita kena cari yang terbaik untuk orang yang terdekat dengan kita, supaya masing-masing tu ada jodoh. Kemudian poin yang keempat malam ni kita sambung pada poin yang keempat. Kita berhenti pada poin yang ketiga. Poin keempat muka surat 92. Perkahwinan Nabi SAW dengan Khadijah tadi membawa pengaruh yang besar kepada kehidupan Nabi SAW. Dari segi mana? Dari segi Nabi SAW ada tempat untuk dia berehat, ada tempat untuk Nabi SAW mendapat ketenangan, mendapat ketenangan diri setelah daripada Nabi SAW penat berdakwah.
ataupun menghadapi tentangan yang sengit daripada pemimpin-pemimpin Quraisy, ya, maka bila balik ke rumah, maka Khadijah ni lah akan menenangkan Nabi SAW. Dia bukan setakat di tengah-tengah dakwah Nabi, Khadijah berperanan untuk menenangkan hati Nabi. Tetapi sejak daripada mula sekali Nabi SAW menerima wahyu, Khadijah ni nampak dah bahawa suami dia orang baik, orang yang benar. Allah Ta'ala pilih dia untuk menjadi Nabi. Nabi pada ketika itu dalam keadaan bimbang. Nabi balik, zammiluni, selimutilah aku. Nabi SAW bersuluk di Gua Hira tu. Jadi Nabi keadaan takut, cemas. Kenapa? Kerana didatangi oleh malaikat Jibril yang perlu Nabi 3 kali kata Iqra, ma'ana biqari, aku tak boleh baca. Sehinggalah Nabi SAW balik, Aisyah kata kepada dia, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Khadijah kata kepada Nabi SAW, demi Allah sesekali dia tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Maknanya Nabi SAW didatangi oleh Jibril itu sebenarnya Allah Ta'ala nak memulakan Nabi, bukan Allah SWT nak mengganggu Nabi, nak menjadikan hidup Nabi ni porak-poranda tidak tenteram. Maknanya biasanya orang ni kalau dia balik daripada tempat yang jauh, tempat bukan biasa tempat dia, balik daripada hutan, balik tu dalam keadaan nana tak khabar, kecek ngapu ke apa semua, orang kata ni ada barang ikut ni, ada barang ikut, jin ko gapo ko mai ikut gelik. Lepas tu dah jadi tak khabar, jadi kecek ngapu, jadi tak apa betul, jadi tidak siomen. Jadi Khadijah kata, engkau wahai Muhammad, Cik Abel, balik daripada Gua Hira ni, Allah Ta'ala nak memberikan kemuliaan kepada engkau. Kamu didatangi oleh malaikat. Maknanya Allah SWT nak berikan kepada kamu benda yang besar. Wallahu kalla wallahi la yuhzikallahu abada. Allah SWT tidak akan jadikan engkau terhina. Maknanya ini bukan gangguan syaitan. Jadi Khadijah tu dia faham keadaan Nabi. Mana daripada awal lagi Khadijah berperanan untuk menenangkan hati Nabi bila Nabi cemas. Begitu juga bila Nabi SAW menghadapi penentangan daripada kafir Quraisy, maka Khadijah inilah yang menenangkan Nabi SAW. Jadi begitulah sepatutnya tugas seorang isteri ni, dia faham. Dia faham tugas suami, kerja suami di pejabat, di tempat dia kerja tu macam-macam. Dia jumpa orang tu, jumpa orang ni. Jadi bila suami balik ke rumah dalam keadaan letih, dia nak penat, dan dalam keadaan dia penat, tentulah dia nak rehat. Maka isteri dia kena faham apa yang diperlukan oleh suami dia. Janganlah dia tambah beban. Dia tambah beban. Tak ada tok lelaki letak kunci kereta, buka pintu, waktu dia cerita selalu, ataupun ngadu nak go ni macam-macam. Itu memenatkan dia. Tubuh pun penat, lepas tu terbeban pula dengan go ni. Maka sepatutnya rumah itulah menjadi tempat ketenangan. Isteri berperanan untuk menghibur, dan juga di sini hal lebih pentingnya membangkitkan semangat. Jadi Khadijah ni bukanlah seorang wanita yang suka mengeluh, dan lemah dalam menghadapi tantangan dakwah. Tu tak apa sedap, tak apa tepat tu. Jadi hak lebih sesuainya, Khadijah ni bukanlah seorang wanita yang banyak mengeluh, dan dia tidak pernah menghalang daripada melaksanakan tugas dakwah kepada Allah. Itu lebih tepat aja. Maknanya tidak pernah menghalang daripada Nabi ni bertugas untuk menyampaikan dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Sebab ada setengah keadaan ni, kita sebagai suami balik, muka letih kita pun ngadu.
Pernah lagi ni, pernah waktu gan ni dah. Tiba-tiba bini kata dah pernah agak berhenti-berhentilah kerja saya kerja lain pula. Kau tekan kita. Bukan senang nak dapat kerja. Jadi hak lebih munasabahnya, isteri itu dia kena tenangkan hati dia. Dah. Sabar, tunggu dulu. Dah. Biasa dia dah kerja. Kau kerja dengan orang. Dah. Ataupun kalau nego, hari ni nego tak laku. Dah. Dia ngeluh ke apa semua. Bini pun tambah. Itulah kita ayat dah. Cari kerja lain, nak kerja dia juga. Itu orang kata letang angin. Letang angin ataupun banyak. Maknanya tidak bersifat bersimpati ataupun memberi semangat. Menyebabkan kita jadi terbeban. Pandai kerja mana pula. Jadi dia jangan halal. Jangan halal tugas suami kita tu. Mana di sini Khadijah tidak pernah menghalang Nabi SAW daripada meneruskan kerja dakwah. Tidak pernah. Khadijah kata, babalah dakwah Abu Jahal Abu Lahab, berhentilah. Baik nego. Tidak. Teruskanlah dakwah. Kemudian Khadijah, Nabi SAW, sikap baginda terhadap Khadijah ni sangat sempurna dalam memenuhi hak-hak Khadijah. Maknanya Khadijah isteri Nabi, Nabi sebagai suami, baginda cukup sempurna dalam menjaga hak-hak isteri dia. Sehingga selepas daripada wafatnya Khadijah, Nabi SAW teringat sama kepada Khadijah. Sehingga Nabi ni ada apa, mengirim, dalam riwayat menyebut Nabi SAW mengirim sesuatu kepada sain-sain Khadijah. Dia teringat pada Khadijah, jadi dia pun kirim kepada sahabat Khadijah, kaum kerabat Khadijah. Macam contohlah, macam contoh ayah kita meninggal dunia. Ayah kita meninggal dunia. Jadi kita sebagai anak ni, kita berbuat baik kepada sahabat-sahabat, sahabat-sahabat ayah kita ataupun adik-beradik ayah kita, pak saudara kita lah, kita berbuat baik. Itu termasuk di bawah bir, amal kebajikan. Ataupun kita berbakti kepada ibu bapa kita. Di antara perkara kebajikan ataupun perkara birrul walidai, berbakti pada kedua ibu bapa ni, kita antasila wudda abihi, kamu meneruskan hubungan kasih sayang bapa kamu. Maknanya kalau seorang tu jadi sahabat baik kepada ayah kita, jadi kita pergi mari tanya khabar, menghubungkan silaturahim dengan sahabat-sahabat karib ayah kita. Itu termasuk di bawah birrul walidain. Jadi Nabi tunjukkan benda ni oleh kerana Nabi ni dia tak ada dengan bapa dia, tak ada dengan mak dia, dalam begitu tempoh yang lama. Jadi Nabi ni dia mengenal jasa Khadijah dengan cara macam mana dia berbuat baik kepada teman-teman Khadijah, kaum kerabat Khadijah. Mana jaga hubungan tu. Jadi lepas daripada mati, tetap ada hubungan. Jadi kadang-kadang setengah orang ni, kata contohlah, dia berkahwin dengan seorang perempuan, lepas tu perempuan ni meninggal dunia, bini dia meninggal dunia. Jadi dia pun tak pergi dah rumah tertua dia dulu. Dia katakan apa? Bekas tertua. Bekas tertua kita. Awak boleh bini baru ni, tertua dulu, awak mati bini, nikah baru, tak ingat dah tertua dia. Dia kata bekas tertua kita. Bekas tertua guananya. Dia sebagai ibu kita tu sebab apa? Sebab tak boleh nikah. Tak boleh nikah dengan tertua kita. Jadi hubungan itu kena jaga. Begitu juga lepas daripada perceraian. Lepas daripada perceraian, cerai dah. Hak tu kalau kata mati bini kita cerai dengan bini kita
Kita putus dengan bini kita sebagai suami isteri, tapi dengan mak dia, ayah dia, tetap sebagai ayah kita, tetap sebagai mak kita. Hubungan baik itu kena jaga. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kamu lupakan jasa baik antara kamu ni. Mana kita pernah tumpah dia. Dulu masa nak anak dia kat kita kemari dah. Kecek tu nak pada anak dia tu. Wak mari kau tu kiring, kau tu tua kita kiring kau tu komok dia kita kiring kain batik lah macam-macam. Nak bodak ni. Padahal tak tunai lagi. Tapi bila boleh jadi bini dah. Wak balah pula. Lepas tu kalau kata mati cerak, tak cara dah. Tu tak kena. Salah lah betul. Dia kena ada hubungan baik. Kena pergi mari juga. Dia macam mak kita, ayah kita juga. Jadi Nabi tunjukkan di sini bahawa walaupun Khadijah telah meninggal dunia, tetapi sahabat-sahabat dia ada, kaum kerabat dia ada, Nabi SAW kirim kirim kambing lah kepada keluarga Khadijah. Jadi begitu Nabi SAW jaga hubungan baik dengan Khadijah, sehingga Aisyah ni rasa cemburu. Itu seperti yang kita telah baca dahulu tentang sirah Khadijah. Kemudian berdasarkan penjelasan di atas, kita akan masuk ke dalam pelajaran berikut dari perkahwinan ini, iaitu kesetiaan yang semestinya hadir dalam kehidupan suami isteri. Maknanya kalau lepas daripada meninggal dunia ni, Nabi begitu jaga ingat kepada sahabat-sahabat Khadijah. Masa hidup ni, masa dia hidup, masa dia ada, lebih-lebih lagi lah kita kena jaga hubungan baik dengan isteri. Isteri kena jaga hal ehwal suami dia, suami pun kena jaga hal ehwal isteri dia. Kena saling menjaga, saling melengkapi, saling tolong menolong. Maknanya masing-masing kena ada peranan lah. Supaya setengah orang tina lalu dia mengadu dah. Tu laki kita kan, kalau dia kelik kan, no tu pak stesen dia atas sofa tu, ambil telefon dia, duduk situ, duduk serang. Kita ni duduk putih kain baju, basuh gotu ni, caw kau makan minum anak apa lagi dia, sedap landing time dia dah. Jadi hak tu maknanya kita kena berperanan jugalah. Kita sebagai suami ni, hak mana kita boleh tolong bini kita, kita tolong. Hak Nabi SAW tunjuk contoh. Aisyah kata Nabi duduk rumah ni buat kerja juga. Dia jahit sendiri, baju dia baju dia cari ke, selipar dia punah ke. Maknanya bukan segala-galanya kerja rumah ni diserahkan kepada isteri. Suami pun dia kena terlibat sama juga. Macam lah kalau ni kan, dua-dua kerja. Kadang-kadang kita beli rumah tu nama dua-dua dah. Jadi masing-masing ada menyumbang dalam kehidupan. Sama ada tenaga ke, masa ke, harta benda ke, duit ke. Jadi masing-masing tu sebab ini rumah kita bina. Sama-sama kena menyempurnakan, sama-sama bertanggungjawab, sama-sama kena tolong menolong. Kita tak boleh nak rembah, nak serah bulat-bulat. Suami serah bulat-bulat pada isteri, isteri serah bulat kepada suami kepada isteri, isteri pada suami. Mana masing-masing itu kena orang kata sama naik. Sama naik. Kata pengarah di sini, isteri hendaklah menjauhi sifat mengeluh, mengadu, tak puas hatilah, merungut. Ini tak tukar lagi, dah sofa lasik, dah gotu tak tukar lagi, dah. Waktu lelaki pula, ni sepuluh laut mari, mana jangan cerewet lah, dah. Ni laut tengah hari tadi ni, mana hak tengah hari lain, malam lain.
Dah. Penat juga ahli bini tu. Kan dia hak ahli orang rumah ni penat mikir tu bukan penat buat. Nak tubik hari ni nak masuk gapo. Penat mikir nak masuk gapo hari ni. Bukan kata penat nak buat dah. Dia boleh benda nak buat juga, ya boleh buat lah. Tak payah pula. Tapi nak boleh kok nak buat gapo hari ni. Anak tu berhiga ni, anak ni tak sih pula. Tu laki dia pun pening dia. Nak masuk 3 jenis laut tak pernah sabar. Jadi banyak mikir tu. Sebab itulah kalau kita suka tengok orang Pakistan, orang India, dia kari supo. Kita ni tak boleh. Kena ada tomia, kena ada hak putih, ada gula kuning dan jaga macam-macam jenis ada. Kalau hak demo tu kan kari kari semacam kari roti. Cuma dia tukar ini ayam sok kambing, sok daging. Dah. Mudah. Jadi mengeluh tu jangan. Suami juga dituntut untuk setia dengan isteri, memenuhi hak. Yang ini menunaikan tanggungjawab kepada isterinya. Tetapi kadang-kadang banyak suami yang meminta hak daripada isteri, tetapi dia mengabaikan kewajipan dia. Macam contoh, tu lelaki ni dia tengok bini dia gemuk lawak ni. Dah. Tak apa comel. Dah. Alik dia pula supo je. Jadi dia nak bini dia ni seling molek. Dah. Dia dak. Dia dak. Dia bucik ke apa semua dah. Tayar spare ada belakang. Jadi kalau kita nak isteri kita ni dalam keadaan jangok, kita pun kena jangok jugalah. Gitu. Jadi jangan seorang tu menuntut layanan yang istimewa daripada isteri dia, sedangkan dia sebagai suami tidak memberi layanan yang sewajarnya kepada isteri. Macam-macam jenis layanan. Sebab itulah cara kita bergaul, bermuasyarah, cara kita menjadi suami, cara kita menjadi isteri ni, dia kena ada timbal balik. Jadi kalau kita menuntut hak daripada dia, kita kena bersedialah memberi hak dia. Sebab itulah kata give and take. Dah. Betul answer. Maknanya kita kena memahami. Kita kena memahami masalah orang. Kita kena memahami masalah orang daripada kita minta dia faham masalah kita. Jadi banyak komunikasi dalam rumah tangga ni. Jadi menuntut banyak daripada pasangan. Senarai hak demand, hak nak tu daripada pasangan gini. Tak. Kalau jumpa tok qadi, tok hakim ataupun hakam, hakam dia bila ada kaunseling rumah tangga ni nak cerai ke gapo ke, sebelum ngadak tok hakim dia ada hakam dulu. Hakam ni orang tengah lah. Tempat kita tak pasti, tapi kalau sebelah luar tu kadang-kadang tu imam masjid dia ambil hakam. Tu imam masjid apa belah luar tu 5 orang tu imam seperti masjid. Suruh 3 4 5. Jadi kadang-kadang majlis dia tu dia ambil tu imam, ikutlah tu imam nombor berapa jadi hakam. Hakam ni perunding. Perunding. Maknanya dia tanya ahli perempuan ni, orang tengah lah dia. Orang tanya hak belah perempuan ni apa nak cerai dengan tok lelaki. Lepas tu kita tanya pula pada tok lelaki, bapa ni isteri awak minta cerai. Dia duduk tengah-tengah, dia dengar belakang masalah. Waktu masalah ni bukan mari serentak dak, dia panggil sesi lain-lain. Hari ni sesi suami, minggu depan sesi isteri. Nak pelaga cerita. Nak, sebab hakam ni tugas dia in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua-dua belah pihak tu nak berdamai jadi baik, elok rumah tangga, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kena lantik hakam orang tengah daripada pihak isteri, daripada pihak suami. Itu dia panggil hakam. Jadi kadang-kadang hakam ni cerita masing-masing tu macam-macam kehendak daripada pasangan dah. Tapi bila ditanya
hak awak sendiri sempurna ke tidak, tanggungjawab awak kepada dia. Apa itulah senyap berlaku. Maknanya kena berlaku adil. Sebab itulah pengarah kita ni dia kata, dia ambil pendapat Syekh Muhammad bin Utsaimin ni, dia kata ini berkait dengan ayat wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan yang besarlah kepada orang yang yang curang, yang mengurangkan timbangan jual beli ni. Dia itu orang ya, bila mana dia menerima timbangan daripada pihak orang lain, dia minta supaya sempurna. Maknanya kalau dia pergi beli kedai, nak beras 2 kilo, dia pesan siap-siap, kira molek tu, timbang molek jangan kurang daripada 2 kilo. Jadi dia minta orang tu menyempurnakan timbangan untuk dia. Tapi bila dia sendiri nego, dia curi. Dia curi mata timbang tu, dia tipu. Dia memberi sedikit daripada hak harga sebenar. Jadi maksudnya di sini, maksud hak Quran sebut ni bukan masalah orang kata timbang dengan jual beli dengan timbang dengan sukak ni. Bukan setakat tu saja. Ini contoh orang yang menuntut hak lebih daripada hak sebenarnya, tetapi bila berkait dengan kewajipan dia tidak sempurnakan pula. Alik dia minta lebih, untuk dia minta lebih, tapi hak orang lain dia kurang. Jadi orang yang paling kita banyak berurusan hari-hari, orang yang paling ada kita kata paling berhak atas diri kita sama dia. Kalau kita seorang suami, isteri lah. Kalau kita seorang isteri, suami lah. Kalau kita sebagai seorang bapa, anak kita lah. Kalau kita sebagai seorang anak, bapa. Maknanya kalau seorang suami tadi dia nak supaya isteri mentaati dia, buat segala hak dia nak, maka dia kena mempercukupkan. Kena mudah kira. Kena sediakan makanan untuk dia, bagai-bagai dia janguk contoh dia, kain untuk dia, kena ada peruntukan ni. Setahun-setahun tu berapa pasal kain dia nak. Biar sesuai lah dengan keperluan dia tu. Itu termasuk di bawah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maknanya bergaullah dengan isteri-isteri kamu tu dengan cara yang baik, ma'ruf. Ma'ruf ni maknanya standard dalam masyarakat. Standard dalam masyarakat. Makan berapa kali kenyang sehari? 2 ke 3 ke? Tapi lah ni bini tak saya kenyang lah ni. Pakai sikit je. Tak mujudah li tu lelaki aku tu. Gua tu tak saya makan, tapi masalahnya dia tak makan hak tu. Dia nak tupak rakak. Minta tupak rakak agak. Saning tupak rakak dah. Bukan tupak rakak hok balut dengan apa? Dengan daun pisang tu, hok tangan ni. Tupak rakak ada tangan ni. Dia nak hok tu. Mana perhiasan dia. Maknanya perempuan ni dia perlu kepada gapo? Dia perlu pada perhiasan, mah pegang. Setakat mana? Uruf dia kena ada. Maknanya gelam mah cincin tu memang benda wajib lah, kena ada pada dia. Mengikut kemampuan kita lah. Dah kita nak nikah sangat dengan perempuan, dah kena bagilah. Sebab itulah uruf ni ataupun budaya orang Kelantan ni, kita kira antara uruf comel dalam bab nikah kahwin. Dah. Kalau kita tengok tempat Kelantan ni, bila perkahwinan dia mahar tu dia sebut dalam akad nikah. Kalau kata 10,000 dia sebut.
10,000 akad. Dia tak ada hantaran. Hantaran 20,000, 10,000 tak ada hantaran. Dia sebut dalam akad, aku nikahkan dikau dengan anak aku ni dengan mas kahwin 10,000 ringgit tunai. Kalau sebelah luar, aku nikahkan dikau dengan anak aku ni dengan mas kahwin 70 ringgit tunai, 70 ringgit. Kalau Kelantan 10,000. Sedap dengar gitu dah. Hantaran tak ada hantaran dah. Pada hak tu je. Tu yang pertama, urus pak kita. Mana hak akad tu besar. Banyak nilai dia. Yang kedua, biasanya ibu bapa tak akan ambil. Hak menantu dia bahagi kepada anak dia tak akan ambil. Selesai pun dia tak ambil. Dia kira tu memang hak anak dia lah. Itu yang kedua. Setengah tepat, dia kena kongsi dengan mak dia, dengan ayah dia. Dia ambil, katalah hantaran 20,000. Dia ambil dalam 10,000, 20,000 tu dia beri ke mak ayah dia. Urus pak lain gitu. Tak. Pak Kelantan tak, anak tu dapat sepenuhnya. Yang ketiga, urus tempat kita ataupun budaya tempat kita ni, bila dapat ni, duit mahal tu biasanya isteri ni akan simpan. Simpan dalam bentuk tunai ataupun dia beli kakamah. Kakamah nikah. Jadi ada tu tak apalah. Jadi bila ada tu tak minta manalah dia ngetuk laki dia je, enggak boleh dah. Jadi boleh 10,000 tu dia pergi beli. Letak tangan dia sok. Ni hak belanja nikah lah. Ada sikit, ada lengan, ada lengan, lepas tu ada jari, cicing. Jadi nampak tu ada duk mana. Itu hak budaya Kelantan. Kemah comel, tak ada di tempat luar, tak ada. Jadi tempat kita ni bila boleh mahal nikah tu kan, bawa bini tu pergi beli mah tu dia. Jadi kita pun tak payah mikir dah gelemah dia tu. Cuma atas dia pula lah nak tapak tu. Daripada saya besar ni. Daripada sekarang ni nak naik sampai sekarang ni tu atas dia pula. Pandai-pandai dia upgrade. Itu budaya tempat kita ni. Jadi balik kepada pelajaran kita ni. Maknanya masing-masing suami isteri itu hendaklah menyempurnakan hak dan tanggungjawab masing-masing. Janganlah kita curi tulang. Samalah seperti hak Allah SWT tegur ni dalam bab mencuri timbangan. Tidak suka timbangan dengan cara yang betul. Jadi konteks ayat ni dari segi maksud asal wailul lil mutaffifin ni dalam bab jual beli niaga. Dalam bab jual beli niaga kena adil, kena adil dalam timbangan, dalam sukatan. Begitu juga ayat ni dia boleh juga dipakai, difahami dalam konteks rumah tangga. Isteri kena menyempurnakan hak suami, suami pun juga kena menyempurnakan hak isteri. Begitu juga dalam konteks kita sebagai majikan dengan pekerja. Kita duk perah tenaga dia tu. Gaji kita beri setimpal ke tidak dengan kerja mereka. Lepas tu cuti dia lah ke mana, berapa hari setahun. Mana kita duk ambil masa dia, tenaga dia tu untuk kekayaan kita, keuntungan kita kena mengambil kira juga dia tu. Cukup ke tak kita bayar gaji pada dia, sedangkan kita nak tenaga dia, kita nak kemahiran dia. Begitu juga ahli pekerja ni, kita duk tuntut daripada majikan kita minta naik gaji. Kita mari pukul 10 dah. Tak pukul 5 siap dah nak kelik dah. Orang rehat masuk tengah hari pukul 2, kita 2.30 baru mai zuhur. Jadi kena masing-masing tu kena menyempurnakan hak masing-masing. Sebab kita ni dia ada akad. Ada akad. Akad tu kalau kita kerja kan, surat tawaran kerja lah. Awak diberi tawaran kerja dengan gaji sekian-sekian. Tu akad.
Jadi seperti mana kita ada akad nikah kahwin suami isteri, kita dengan majikan kita dengan pekerja kita ada akad juga. Akad itulah surat tawaran. Jadi kita sebagai majikan kena menyempurnakan hak pekerja kita. Begitu juga kita sebagai pekerja, kita hendaklah juga menyempurnakan hak pekerja kita. Jadi ya, kehidupan kita ni dia terletak pada hak dan tanggungjawab. Kita bertanggungjawab kepada orang lain, dan orang lain bertanggungjawab pada diri kita. Dia itulah check and balance dalam agamanya. Sebab itulah Imam Abu Hanifah kata, al-fiqhu ma'rifatun nafs ma laha wa ma 'alaiha. Pekoh-pekoh ni seseorang itu memahami tanggungjawab dia, apa hak dia dapat daripada orang lain dan apa yang dia kena bagi untuk orang lain. Mana dia hak dia, kalau kata kita sebagai rakyat, gapo kita dapat. Dan bila kita rakyat ni, gapo kerajaan kena bagi pada kita. Dua belah pihak. Itu cara Islam. Dia tidak macam orang putih, orang barat. Orang barat ni dia menuntut hak. Kita ada hak untuk bersuara, kita ada hak untuk menyatakan pendapat. Jadi dia main dia berhak. Hak dia berhak itulah. Dia pergi lukis karikatur Nabi tu, lukis kartun Nabi tu dengan tujuan menghina. Jadi orang tanya pada dia apa? Ni kebebasan saya. Kebebasan saya untuk bersuara, untuk menyatakan pendapat saya. Itu sebenarnya mengamalkan hak tanpa ada rasa tanggungjawab. Maknanya kita, bila kita nak kepada hak kita, maka kita kena ada tahu tanggungjawab kita, setakat mana kita boleh. Jadi kalau kita nak berkartun, bercerita, bersuara, dia ada hak dia setara mana. Jadi sebab itulah dia tak boleh usik. Kalau macam kita sebagai rakyat Malaysia ni, bila kita ngapain pilihan raya, dah kita ngapain sekat-sekat kita nak, sebab kita nak suruh menang. Itu maknanya kita ada hak untuk berkempen. Tapi dalam masa yang sama kita ada tanggungjawab bila berkempen. Tak boleh sentuh raja, tak boleh sentuh agama, tak boleh sentuh bangsa. 3 art contoh. Itu maknanya supaya kita ni kalau kempen dah, memang kita nak menang sebab itu hak kita nak menang, itu hak kita, tetapi nak menang pun kena cara yang betul, kena bertanggungjawab. Jadi apa yang nak disebutkan oleh pengarang kepada kita di sini, begitulah Nabi SAW dia hidup dengan Khadijah ni dalam keadaan masing-masing menyempurnakan hak masing-masing. Nabi menyempurnakan hak Khadijah menunaikan hak Nabi SAW. Kemudian poin yang kelima ni, iaitu secara ringkaslah, itu banyak tuduhan-tuduhan jahat yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam. Sama ada orang munafik ke, orang Yahudi ke, orang kafir ke, orientalis ke, terhadap isteri-isteri Nabi SAW. Jadi banyak. Terutamanya dari sudut perkahwinan Nabi SAW yang lebih daripada seorang isteri. Cuma kita lihat dalam sirah Nabi ni, selama Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tak beristeri ramai lah. Apa? Macam-macam sebab kita boleh fikirlah. Boleh jadi Nabi SAW ni dia mengenal besar jasa Khadijah kepada isteri dia. Jadi dia tak tergamak lah untuk mengahwini lebih daripada dia nak memadukan Khadijah dengan orang lain. Itu
Maknanya ada jasa besar Khadijah terhadap Nabi, sehingga Nabi ni tidak mahu mengambil kesempatan di atas kebaikan Khadijah. Itu mungkin pendapat kita lah, hikmah yang kedua, boleh jadi perkahwinan Nabi SAW dengan perempuan-perempuan lain dalam keadaan Khadijah masih ada tadi, tak ada keperluan. Maknanya tak ada keperluan untuk Nabi berkahwin lebih daripada seorang ketika berkahwin dengan Khadijah, kerana tak ada keperluan, tak ada sebab. Tak ada apa-apa yang mewajarkan kepada Nabi. Bagi dia tak ada sebab lah. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok perkahwinan Nabi SAW dengan isteri yang ramai lebih daripada seorang ni, itu semua ketika Nabi berhijrah. Nabi berhijrah. Masa duduk Mekah tu, lepas Khadijah wafat, Nabi berkahwin dengan Saudah. Saudah, dia seorang lagi. Walaupun pada waktu tu Nabi berkahwin dengan Aisyah. Nabi berkahwin dengan Aisyah di Mekah, tapi hanya duduk sekali ketika di Madinah. Itu pun atas dasar perkahwinan dengan anak sahabat. Anak sahabat dia pun berkahwin. Sama juga dengan perkahwinan dengan Hafsah, atas dasar anak sahabat, ataupun nak membela wanita yang tiada suami. Begitu juga Nabi berkahwin dengan Ummu Salamah sebagai kemuliaan untuk balu yang mati syahid, sehingga Nabi ambil wak isteri. Kemudian Nabi SAW berkahwin dengan Juwairiyah. Nabi SAW berkahwin dengan Juwairiyah ni untuk mengangkat kedudukan isteri bekas pemimpin, walaupun pemimpin itu tidak Islam. Maknanya bila Nabi bermusuhan dengan satu puak, biasanya pihak yang bermusuh ni dia akan hina isteri musuh dia. Tapi Nabi tidak. Nabi ambil isteri musuh dia tu, Nabi kahwin ni. Lepas tu dalam masa yang sama, keluarga Juwairiyah ni, ia telah dijadikan hamba sahaya oleh sahabat-sahabat Nabi. Bila mana dia tengok Juwairiyah ni jadi isteri Nabi, jadi mereka ambil keluarga Juwairiyah sebagai hamba ni, akhirnya memerdekakan hamba. Jadi tak tergamuk. Dia tak tergamuk keluarga Nabi tu, keluarga Juwairiyah tu jadi hamba abdi dia. Begitu juga perkahwinan Nabi SAW dengan Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni dia isteri kepada orang Yahudi. Orang Yahudi jugalah Safiyah ni. Jadi bila Nabi berkahwin dengan Safiyah, itu menunjukkan kepada kita bahawa Nabi ni seorang bukanlah anti Yahudi. Bukan anti Yahudi. Sebab apa? Sebab Nabi berkahwin dengan orang Yahudi. Cuma Safiyah Islam lah. Dan kita kena ingat, selagi seorang Yahudi tu dia tidak Islam, kita tak boleh nikah. Orang panggil istilah ahli kitab. Ahli kitab ni, kalau dia sebagai ahli kitab, kita orang Islam tak boleh nikah. Walaupun ada pendapat ulama kata boleh nikah, asalkan kita ni lelaki nikah dengan perempuan ahli kitab. Tetapi ramai juga ulama kata tak boleh. Tak boleh. Dia jadi perkahwinan beda agama lah, perkahwinan lain agama. Cuma Nabi SAW berkahwin dengan Safiyah tu, Safiyah telah jadi Islam, dan itu menandakan bahawa Nabi tidak bermusuhan dengan orang Yahudi. Hak Nabi bermusuhannya dengan orang yang beragama Yahudi, yang menentang Islam. Kalau bangsa tu tidak, Nabi tidak memusuhi bangsa. Bangsa tu tidak dimusuhi, tetapi yang dimusuhinya orang yang ikut satu agama tu, dan agama tu membenci Nabi. Tapi kalau agama tu dia tidak membenci kita, itu tak ada masalah. Itu orang panggil ta'ayush. Kita boleh hidup sekali dalam pelbagai agama. Dan kemungkinan juga Nabi SAW ketika hayat Khadijah tu, dia tidak berkahwin ramai,
Sebab apa? Sebab suasana di Mekah tu lagu mana sebenar? Suasana di Mekah tu maknanya dalam keadaan tertekan lah. Orang kata suasana yang tidak kondisif untuk berkahwin ramai bagi Nabi. Sebab apa? Sebab masa duduk Mekah tu orang nak bunuh Nabi. Orang nak bunuh Nabi. Orang nak perampak Nabi, nak usir Nabi. Nabi diboikot, dipulang. Jadi tak ada tu Nabi nak menikah seorang lagi. Waktu ada Khadijah. Sebab suasana pada waktu tu Nabi duduk Mekah, tekanan yang begitu kuat daripada orang musyrikin Mekah. Hak Nabi nikah ramai dia setelah hijrah. Mana kita kena memahami juga. Bukan kata kita buat syarat kita sendiri. Selagi bini pertama kita ni ada, kita tak boleh madu dia. Tidak. Kalau buat syarat lagu tu tak nikah ramai kita. Mana syarat tu jangan buat sendiri. Dah. Jadi kita kena faham sirah ni secara keseluruhan. Barulah kita boleh tengok mengapa. Dah tengok suasana pada ketika tu. Kemudian tajuk berikut untuk minggu akan datang ni, iaitu Nabi SAW terlibat dalam pembinaan Kaabah. Setelah mana bangunan Kaabah tu dia lemah, nak runtuh. Jadi Nabi terlibat. Macam mana Nabi terlibat tu, itu insya-Allah kita akan tengok pada kuliah akan datang. Setakat tu saja apa yang baik dari Allah SWT. Salah dan silap daripada kelemahan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.